Tafadhal. Ikhwatul iman, ikhwatul Islam, hadakumullah. InsyaAllah kita lanjut pada kitab Aqidatul Najin muka surat 204, yakni dan ketahui olehmu bahwasanya pekerjaan yang menyalahi adat, khawariqul adah, perkara yang mencari adat, luar daripada hukum adat. Kita ada hukum akal, kita ada hukum syarak, kita ada hukum adat. Ya, dalam kaedah hukum adat ni timbul satu lagi persoalan yang mencari adat. Itu kita fahamlah ya. Macam hukum syarak ditambah dengan hukum wara'. Gitu ya, boleh faham. Baik. Ketahui olehmu bahwasanya pekerjaan yang menyalahi adat itu ada 8 perkara. 8 perkara ni mencari adat, menyalahi adat, begitulah kita faham. Yang pertama, mu'jizat. Mu'jizat iaitu yang nyata, kemudian daripada dakwah risalah, dakwanya risalah. Rasul-rasul menyeru kepada umat, kepada manusia, ya, kepada menyembahkan Allah, mentauhidkan Allah, mengasahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menghadapi berbagai-bagai tantangan di kalangan umatnya sendiri, ya, yang ada menyalahinya, yang ada membantahnya, yang ada menyanggahnya, dan mereka minta bukti. Betulkah kau ni rasul? Betulkah kenyataan risalah yang kau bawa ni? Kalau benar risalah ini engkau buktikan kepada kami, apa buktinya? Maka itu adanya mukjizat. Itu katanya mukjizat lah. Maka berlakulah mukjizat itu dengan izin Allah ke atas rasul-rasul, perkara-perkara yang mencari adat, ya. Yang terbentuk begitu maklum, banyak sekali lah mukjizat-mukjizat itu, dan yang terbanyak sekali berlaku kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling banyak, ya. Syaukani, Ibn Jauzi ada menyebut, dia ada tulis satu kitab khas berkenaan dengan 1000 mukjizat Rasulullah, ya. Ibn Jauzi ada tulis kitab berhubung dengan mukjizat 1000 mukjizat Nabi. Dan di antara 1000 mukjizat itu, mukjizat yang kekal, yang paling canggih, yang tidak dapat diatasi, yang kekal di dalam mukjizat itu sampai kiamat, yaitu mukjizat Al-Quran, dipanggil mukjizat akal. Itu yang paling hebat, yang paling tangguh, yang paling utama, dan dia adalah seutuh-utuh, ya, dalil kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Sebab dia akan dia terpaksa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semata-mata kerana untuk menghadapi umat manusia sejagat dan juga jin. Rasulullah diutus kepada semua bangsa, semua jenis manusia. Maka itu Rasulullah menghadapi tantangan yang paling hebat, ya, di mana antara perkara yang akan menyanggah kekuatan akal manusia, yang akan membetulkan jalan fikir manusia, yang akan memberikan suatu ilmu keluasan kepada akal-akal manusia, ialah Al-Quran semata-mata. Maka itu Allah turun dalam Al-Quran sebagai mukjizat akal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling tangguh, ya. Baik. Lagi kita tokah, lagi kita selami, ya, Al-Quran dengan tadaburnya, dengan tafsirnya, dengan takwilnya, kita akan bertemu banyak sekali, ya, perkara-perkara yang belum kita ketahui, perkara-perkara yang belum kita lintas, perkara-perkara yang belum dapat kita fikirkan, telah pun diketahui, dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, ya. Contoh Fatihah saja. Kata Sayyidina Ali, kalau untuk mentafsir Fatihah saja, kalau didatangkan 700 ekor unta, ya, membawa tafsiran-tafsiran untuk Fatihah, masih lagi belum selesai, ya. Nah, ini antara yang disebut, kerana dalam Fatihah sendiri, mengikut Imam Ghazali dalam kitabnya Jawharatul Quran, ya, Al-Jawahirul Quran, Jawahirul Quran, yang ditulis oleh Imam Ghazali, menyebut ada 8 jenis ilmu dalam Fatihah.
8 jenis ilmu dalam Fatihah. Ilmu tu kalau kita nak kaji, kita nak study, memang jauh sekali ya untuk kita nak capai kepada kesimpulannya, begitu jauh. Maknanya 8 jenis ilmu ini adalah ilmu yang sedang dihadapi, diterokai oleh manusia sekarang. Ya, tak habis, tak selesai. Sampai tahap tu baru Fatihah, belum lagi. Ya, dalam surah Al-Kahfi pada ayat penghujung Allah sebut kalau kiranya didatangkan 7 lautan ya menjadi tinta, ditambah dengan 7 lautan kali 7 lagi ya untuk menulis kalam Allah, untuk mentafsir kalam Allah, dan saya tidak akan mampu menyelesaikan ataupun menghuraikan dengan seakhir-akhir, dengan sepenuh-penuh, dengan sesempurnanya. Ya, masih lagi maknanya ada tafsiran-tafsiran yang masih lagi belum dapat kita terokai begitu jauh. Begitulah dikendaki dengan mukjizat Al-Quran. Kemudian yang kedua dia panggil irhash. Irhash ni adalah nyata dahulu daripada jadi rasul. Rasul-rasul sebelum jadi rasul. Ya, ketika mereka belum jadi rasul, mungkin ketika itu belum jadi nabi pun, berlakulah kaum-kaum yang mencari adat kepada mereka. Ya, Rasulullah sendiri banyak kaum mencari adat kepada Nabi daripada mula lahir sampailah menjadi Nabi. Banyak kaum-kaum yang mencari adat berlaku pada Nabi. Pernah kita sebut dulu Nabi Allah Ibrahim AS, ya, ketika dilahir oleh ibu dia, maka menjadi Namrud keluar arahan bunuh habis anak-anak laki-laki yang lahir, mana-mana wanita yang mengandung, yang melahirkan anak laki-laki, bunuh, kerana dia mendapat mimpi bahawa kerajaan dia akan ditumbangkan oleh seorang laki-laki yang terpilih, seorang laki-laki yang agung. Maka kerana itu dia amat bimbang dan takut, maka diarahkan semua anak laki-laki yang baru lahir bunuh, yang ada taruh bilah yang baru lahir. Maka ketika Nabi Ibrahim dilahir oleh ibu dia, maka terpaksa dibawa Nabi Ibrahim ke dalam hutan belantara, ya. Ibu dalam gua, baby baru anak, ya. Ibu dalam gua, tinggal begitu ajalah, ya. Dengan tidak ada apa-apa makanan, diletak begitu dalam gua, serah kepada Allah. Lepas 6 bulan baru ibunya pergi tengok, ada peluang baru pergi tengok. Nabi Ibrahim montel cantik, gebu elok, dengan dikawal oleh 8 ekor singa. Dia hidup dengan singa dalam gua, macam mana dia makan? Dia dulu isap ibu jari dia. Bila isap ibu jari dia, itu makanan dia. Ibu dia cuba ambil rasa tu, apa dia ibu jari? Rupanya madu. Manis madu keluar daripada ibu jari dia. Nah, ini kita panggil irhash. Ya, kehidupan dengan singa itu satu luar biasa. Kemudian dia boleh, maknanya dia bila isap jari dia, makalah dapat makanan daripada situ yang dipanggil kasarnya disebut madu lah. Wallahu a'lam, kita tahu lebih daripada itu apa sebenarnya, ya. Tapi yang ulama kata itu adalah madu. Madu yang bukan melalui lebah. Madu yang bukan melalui lebah. Itu yang luar biasa sikit tu. Itu irhash kita panggil, ya. Nabi Muhammad ketika lahir pada perut ibu, terus, ya, dia menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu Nabi. Kita keluar dari perut ibu. Keluar perut, bukan keluar kemaluan, ya. Dilahir oleh ibunya secara luar biasa. Dikatakan semua rasul-rasul Nabi-Nabi melahirkan anak melalui perut kiri, ya. Perut itu terbuka sendiri, bukan dibedah, buka sendiri, maka muncul, lahirlah baby daripada perut. Jadi Nabi kita dilahirkan melalui perut kiri ibu Aminah, ya. Jadi itu satu luar biasa. Kepada ibu pun jadi luar biasa, bukan kepada Nabi saja, ya. Ibu tu pun lahir dengan luar biasa. Ini nak jaga dia punya muruah dia, ya, supaya tidak
terdedah auratnya kepada, walaupun bidan itu orang perempuan. Nampak tak? Tuhan nak jadikan demikian. Maka itu diberi gelaran Aminah Az-Zuhriyah, dia panggil Aminah Az-Zuhriyah, Aminah yang kekal darahnya. Nampak ya? Turun sampai kepada Nabi, kepada anak Nabi Fatimah pun macam tu juga. Fatimah juga melahirkan anak melalui kaedah yang disebut oleh tadi ya. Maka tu Fatimah juga bergelar Fatimah Az-Zahra. So kita nak buat nama Zahra tu fikir bebeh kan. Nak buat anak kita nama Zahra, tak apa, ada bunga. Zahra tu bunga ya. Dia bunga yang masih segar, bunga. Fatimah Az-Zahra, Maryam Az-Zahra yang melahirkan Nabi Isa ibnu Maryam. Itu semua merupakan satu perkara yang irhas berlaku kepada kanak-kanak yang diberikan Allah kepada mereka. Ketiga, karamah. Karamah ni kita panggil keramat, orang Melayu kata keramat, iaitu yang nyata pada awliya Allah, wali-wali Allah. Karamah ni hanya sebagai kemuliaan, satu kemuliaan diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang bertaraf wali. Kita semua kena jadi wali ya. Jangan ingat kata wali ni kita tak jadi wali. Tak jadi wali payah nak jumpa Tuhan ni. Kita kena jadi wali. Jangan baca bahasa wali ni. Dia kena terbang di udara macam nak tunggu jadi wali lah. Bukan begitu lah. Wali ni dia jangan ada dua sifat kepada diri dia. Dua sifat ini memutuskan hubungan kita dengan Allah dan mencabar ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang payah tu. Yang pertama, tidak ada takut kepada makhluk. Yang kedua, tidak ada bimbang kepada urusan-urusan duniawi, urusan makhluk. Boleh tak? Pertama, tidak ada takut kepada makhluk. Kalau makhluk dia tak takut, kok mana pun dia tak takut, tak ada akhirat. Ya? Sebab makhluk ni semua di bawah genggaman Allah, di bawah kudrat Allah. Allah yang memegang seluruh langit dan bumi ini. Ya, kita sebut dalam doa kita kan. Ya. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardi. Kita tahu. Perkataan fatara sama itu artinya dia yang buat kita, dia yang buat gerak kita, dia yang susun takdir diri kita, dia yang bawa budaya hidup kita. 100% dia, bukan kita pada hakikatnya. Nampak? Pada hakikat. Kerana yang wujud hanya dia. Wujud nafsiyah, semata-mata dia. Mana boleh wujud yang lain? Oleh kerana Allah itu wujud nafsiyah, semata-mata Allah yang wujud, maka semua wujud dengan Allah. Mana boleh wujud daripada lain? Nampak tak ya? Terus sampai ulama mengatakan, memberi satu dalil, contoh, gerak cincin kerana gerak jari. Gerak jari kita kata ada kerana tapak tangan, belakang tangan, pergelangan tangan dengan lengan siku sampai ke lengan, sampai ke bau, sampai ke jantung, ke saraf. Itu kait yang kita tadi dalil sebagai muqayyad. Ini makhluk. Tapi sebenarnya gerak cincin pun Allah, yang gerak jari pun Allah, yang tapak tangan pun Allah, pergelangan tangan pun Allah, lengan pun Allah, siku pun Allah, bau pun Allah. Boleh tak? Itu dia. Itu baru panggil wujud nafsiyah. Wujud dengan sifat-sifatnya. Ya, itu yang paling penting kita kena faham tu. Sampai ke situ kita kena faham. Jadi makanya nak takut apa kepada makhluk? Sebab makhluk semua adalah wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Pada Tuhan kamu yang menjadikan kamu dan dia mengendaki, memilih bagi kamu. Apa lagi kita? Ya, pada hakikatnya kita kembali kepada Allah. Maka nak takut apa kepada makhluk? Ya, ada hadis di dalam hadis 40. Dan hadis 40 itu ada satu hadis di mana disebut di sini, hendaklah kamu takut kepada Allah. Hendaklah kamu, ada bunyi, hendaklah kamu pelihara Allah, Allah pelihara kamu, bunyi hadis itu. Ya, kamu pelihara Allah, kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Kemudian dia sambung, kiranya berhimpun seluruh makhluk manusia daripada awal tu Adam sampai akhir kiamat, semua berhimpun untuk memberikan manfaat kepada kamu. Maka didahului dengan takdir Allah. Kalau Allah dia catat memang kamu akan dapat manfaat tu, walaupun seluruh manusia menghimpun untuk menolak manfaat itu, tidak akan berhasil, tidak akan mampu.
seluruh manusia dan jin ditambah lagi, ya, berhimpun semuanya untuk memberi mudarat kepada kamu, tetapi takdir Allah dahului, telah ada dalam kitab, telah termaktub dalam azali. Makanya saya tidak ada siapa yang boleh memudaratkan kamu atau memanfaatkan kamu, kerana semuanya adalah di bawah innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah di tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Habis. Ya, bila aman itu semua kuasa Allah itu dia aman berkuasa. Semuanya dia pegang. Maka dan kali inilah bererti bahwasanya hamba-hamba Allah yang kata awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Para wali Allah ini mereka tidak ada takut. Tak takut buat apa. Ya. Tidak ada bimbang. Tidak berikan sebarang kebimbangan. Nampak tak? Tenang jiwanya, sentiasa berada dalam ketenangan, ya. Kerana dia ada dua pegangan. Bertawakal kepada Allah semata-mata. Nampak tak? Itu paling penting, yang paling penting kita nak ambil kira. Sambung. Jadi maknanya karamah ni bagi, kalau kita sampai tahap itu, akan berlakulah beberapa kemuliaan pada diri kita. Ikut kehendak Allah lah, cara mana Tuhan nak bagi, ya. Karamah ni dia bukan boleh buat suka-suka kita, tak boleh. Dan keadaan mana-mana sesuatu yang nak berlaku tu akan berlakulah dengan satu yang istimewa daripada Allah, ya. Tu yang kita dengar para wali-wali Allah ni sampai kepada tahap wali ni banyak, bukan satu tahap je, mengikut dalam kajian para alim ulama berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi, ada 32 makam ulama. Satu, kemudian jadi 4, kemudian jadi 16. Jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32. Nampak tak? Yang ni dipakai dalam kalangan para ulama lah, yang diambil kira 1, 4, 8, 16, 32. Itu makam dia, ya. Sekarang ada satu ulama, satu wali duduk di atas sekali. Bawah dia ada 4, bawah dia lagi ada 8, bawah dia ada 16, bawah dia ada 32. Kita masuk nombor berapa? Nampak tak? 64. Tak masuk kita yang 64 kan? Tak apalah. Jadi 64 dululah, kenal dulu wali-wali ni. Ya, sentiasa ada wali ni. Tujuan di mana Allah jadikan wali-wali ini untuk menolong manusia, menolong orang-orang yang beriman. Bila ada berlaku peperangan sebagainya, berlaku gerak gempa ke apa begitu begini, berlakulah apa-apalah bencana misalnya, akan hadirlah wali-wali ini memberi pertolongan. Nampak tak? Kepada orang tertentu lah, bukan dia tolong semua. Kepada orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang soleh, di mana wali-wali ini akan datang memberi pertolongan. Itu antaranya Allah, hikmah Allah jadikan para wali, ya. Jadi maknanya dengan kemuliaan mereka lah, ya, yang masuk dalam Al-Quran disebut sebagai junud, yakni malaikat pun boleh, wali-wali pun boleh memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Macam di Gaza, bergaduh perang antara Brigade Qassam, ya, dengan tentera-tentera Israel. Wujud macam-macam, ya, pandangan-pandangan yang luar biasa, yang sangat menggerun menakutkan tentera-tentera Israel, ya, Brigade Qassam ni. Kerana dalam peperangan itu wujud, ya, perkara-perkara yang tak terlintas, ya, jet fighter yang turun pagi itu belum ada, tak nampak modul tu daripada mana modul, ya. Yang kata Rusia punya ke, nak kata daripada mana, tak nampak, ya. Dia datang secara begitu mengejut, dengan begitu banyak, dan tidak ada apa-apa yang boleh menangkis. Ini satu di antaranya. Itu malaikat boleh, wali-wali pun boleh. Itu dia lah. Baik. Itu kita panggil karamah, ya. Karamah ni sebagai satu kemuliaan yang diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya yang sudah sampai kepada darjat darah wali. Jadi kita semua akan jadi wali lah, baru akan dapat karamah tu, ya. Karamah mengikut tingkatan dan makam kita sendirilah, ya. Begitu pentingnya. Baik, itu yang ketiga. Jadi kata musannif, nyata pada awliya Allah, dan erti awliya Allah itu orang yang mengerjakan suruh Allah dan menjauh larangannya, mengetahui akan sekalian yang halal dan yang haram daripada perkataan dan perbuatan, dan i'tiqad
dan makanan dan minuman dan pakaian dan pendengaran, penglihatan, pencium dan pejabat dan perjalanan dan perasa dan petiduran dan lainnya daripada segala kelakuan. Dan berperangai pula dengan segala perangai yang baik-baik dan meninggalkan dunia melainkan sekira-kira hajat yang tunai dan selama-lamanya musyahadah dan muraqabah kepada Tuhannya. Itu penting ya. Pada siang dan malam dan pada tiap-tiap sekalian waktu dan tiada mengapa zahirnya serta makhluk, maka jika diperoleh segala sifat itu, maka orang itu wali Allah dan arifu billah. Nampak dia sebut ya. Pertama sekali, wali-wali ini dia akan sentiasa begitu peka ya, begitu jelas istiqamah dalam melaksanakan diperintah, meninggalkan apa yang ditegah. Itu paling penting. Maknanya untuk menjaga ketakwaan kepada Allah. Dalam masa yang sama juga dia amat teliti mengenal yang halal dan yang haram, mengambil yang halal, menjauhi yang segala yang haram. Itu paling jelas. Kemudian terusnya lagi perkataan, perbuatannya ya, dan i'tiqadnya ya, sejalan dengan dengan syariat, tidak bercanggah dengan akidah Islamiyah, tidak bercanggah dengan akidah yang betul, makanannya bersih, minumannya bersih, pakaiannya bersih, pendengarannya yang baik-baik, penglihatan mata melihat yang baik-baik, pencium, perasa pejabat yang baik-baik, perjalanannya dan safarnya menuju tempat yang baik ya, perasa pentiduran, kalau tidur pun tidur dalam keadaan ibadah dan lainnya daripada segala kelakuan. Dan ya, berperangai dengan perangai yang baik dan meninggalkan dunia melainkan sekira-kira hajat. Dia lebih kepada mengurangkan yang harus, bukan mengharamkan yang sekadar meninggalkan yang haram. Ya, pertama tinggal yang haram, kedua tinggal yang syubhat, ketiga kurang dan harus. Ini kita faham ya. Dalam urusan dunia ni, yang pertama sekali tinggal yang haram, dunia yang haram dia tinggal. Yang kedua yang syubhat. Yang syubhat belum jelas, belum sahih haram dan halalnya ya, masih kita tanya boleh ke tak boleh, halal ke tidak, itu artinya syubhat ya. Benda syubhat ni benda yang belum diputuskan hukumnya lagi lah ya, masih syubhat. Yang ketiga, kalau sudah syubhat ditinggal, yang ketiga mengurangkan yang harus. Harus makan, kurang makan. Harus tidur, kurang tidur. Harus cakap, kurang cakap. Nampak ya? Itu ya. Jadi urusan dunia ni harus ya, semua urusan dunia banyak yang harus daripada yang wajib ataupun yang sunat ya. Dia harus cukup banyak ya. Maka itu yang harus ni dikurangkan. Ya, dikurangkan semata-mata kerana untuk membersih dan juga menjaga, mengawal hati supaya hati dia tidak terjebak, tidak terpengaruh, tidak digoda oleh duniawi. Dengan godaan-godaan ini menyebabkan dia tidak zuhud. Bila tidak zuhud, tidak akan boleh dia tadi mendekati ataupun menghubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu paling penting sekali. Maka dengan kerana tidaknya itulah yang dipanggil tadi. Jadi dia dalam keadaan musyahadah. Musyahadah ni menyaksikan tauhidul af'al, mengasahkan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Ya, syuhud, ya, syuhudul wahdah fi kasrah. Ya, menaik saksi satu dalam yang banyak, melihat satu dalam yang banyak, melihat Allah dalam yang banyak. Itu panggil syuhudul kasrah bil wahdah. Melihat yang banyak ni dalam satu, melihat satu atas yang banyak. Melihat ya, setiap gerak, setiap perjalanan, setiap apa yang bergeser, setiap apa yang beredar, semuanya tidak sunyi daripada inna fi khalqis samawati wal ikhtilafi al-laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulil albab ni mereka yang punya mata hati yang dapat melihat kebesaran Allah, kewujudan Allah ya, kejombangan Allah, kemurahan, kerahiman Allah. Ini kita panggil musyahadah, syuhud. Kita kena sampai tahap itu ya, boleh melihat dalam mata hati kita. Itu mestilah kita dengar ada ilmu ilmu yang merujuk kepada keesaan Allah, iaitu tak dapat tidak. Sekarang ni kita ada kaedah yang disusun oleh para ulama, kaedah ilmu sifat 20. Bila kita mengaji sifat 20 tu, kita perdalam, kita pahalusi, kita teroka lebih jauh lagi, maka kita akan dapatlah maksudnya kita musyahadah. Bila musyahadah itu pula disambung dengan muraqabah. Muraqabah ini rasa. Musyahadah saksi dengan mata hati. Muraqabah ni ada rasa, ada feeling.
dan jiwa. Dia sedang diawasi. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ya, di mana kamu beribadat, mengibadati Allah seolah-olah kamu melihat. Pasti confirm kamu tidak boleh melihat, di mana Allah melihat kamu. Itu artinya muraqabah. Dia panggil ihsan. Ya, Jibril tanya dekat Nabi Muhammad, khabarkan kepada aku ya Muhammad tentang ihsan. Mula tanya pasal Islam, Nabi jawab. Tanya pasal iman, Nabi jawab. Tanya pasal ihsan, rukun agama yang ketiga. Rukun agama yang pertama Islam, rukun agama yang kedua iman, rukun agama yang ketiga ihsan. Tanpa rukun tiga-tiga ini kita belum lagi beragama. Kacau betul lah. Kita belum lagi menyempurnakan tuntutan agama. Ya, dia kena ada tiga-tiga. Islam, iman dan juga ihsan. Ihsan inilah yang kita muraqabah ni. Ya, umpama kita dalam keadaan kita sentiasa terjaga, terkawal. Pergi di mana pun rasa dalam diri kita. Bukan kata kita hanya tahu, dia kena rasa. Rasa ilmu dengan mengetahui ilmu tak sama. Tak sama tau lah. Itu fa'lam annahu la ilaha, itulah rasa. Maka ketahuilah ya, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita kena rasa. Ya, barang siapa merasai kewujudan Allah, dia akan merasai kemanisan iman. Itu nanti kata. Betul tak? Nak rasa tadi ini kita kena ada tiga. Iaitu kemuncak kepada tauhid. Yang pertama, kita sentiasa bertawakal kepada Allah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu Tuhan dah sebut, kepada Tuhan mereka bertawakal 100%. Ya, tak ada bergantung kepada yang lain. 100% penuh dalam diri dia hanya bertawakal kepada Allah. Ya, makannya nak kenyang, tawakal kepada Allah. Tidurnya nak lena, bertawakal kepada Allah. Nampak? Berjalan, bergeraknya dengan keupayaan dirinya, bertawakal kepada Allah. Dia tidak bergantung kepada yang lain. Itu kita panggil tawakal. Itu artinya hati kita hidup. Kalau tidak ada tawakal, hati kita masih lagi keras, ataupun hati kita masih gelap, atau hati kita masih kabur, atau hati kita masih lagi diselubungi dengan najis batin yang kita tak nampak. Antara najis batin ni hasad, dengkinya ada, sombong, ya, bongkaknya tebal, ya, riak, sum'ahnya, zahirnya tak. Ini menyebabkan kita tidak akan terasai kewujudan Allah. Kena bersih hati itu. Di sini ditunjuki dalam pengajian ilmu tasawuf. Imam Ghazali menyebut 10 sifat buruk, 10 sifat yang terbaik ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Boleh kita baca, ya, boleh kita lihat, ada dalam Siyarus Salikin, ada dalam Bimbingan Mukmin, ada dalam Mukhtasar, ya, Ihya Ulumuddin, ada semua. Itu kenyataan, kita boleh bacalah 10 sifat terpuji, 10 sifat yang terkeji, hindari yang keji, isikan dengan terbaik. Ya, itulah artinya muraqabah, ya, muraqabah. Baik. Dan lagi seterusnya, dalam siang dan malam sentiasa kita menzahirkan, ya, ingatan kepada Allah, tidak putus-putus, sentiasa memanjangkan zikir, mengikat diri kita dengan zikir, mengawal diri kita dengan zikir, menghubungi Allah dengan zikir, mengangkatkan makam kedudukan kita dengan zikir, ya, dan kita juga menjalankan segala ibadat kita dengan zikir. Akhirnya solat dan zikri, tegakkan salat buat mengingati aku. Nampak Tuhan kata? Boleh faham tu kan? Itu kita ambil yang ketiga. Kemudian yang keempat, ma'unah. Ma'unah ni iaitu yang nyata pada orang yang awam kerana melepaskan bagi mereka itu daripada kesusahan umpamanya. Ya, ini pada orang awam kerana melepas, dan makna ma'unah itu pertolongan daripada Allah akan orang itu supaya kuat berbuat ibadat dan taat kepada Tuhan. Maka yang empat ini dipuji. Ma'unah ni satu pertolongan daripada Allah kepada orang-orang Islam. Allah memberi pertolongan supaya dia boleh kuat buat ibadat. Ya, kita boleh bangun malam tempat tidur. Tidur ni satu syahwat yang paling berat. Yang paling berat dekat kita tidur lah. Dia lebih berat pada makan lah. Kalau orang mengantuk ni hanya ramai makan apa? Dia nak tidur dulu je. Orang tidur ni jangan kacau. Semua dia tak mau. Dia nak tidur.
Betul tak? Dia syahwat ni, dia adalah runtunan syahwat yang paling kuat. Tidur. Ya, tidak itulah makanya tak dapat tidak. Manusia ni dia tiba-tiba kita boleh pecah syahwat bangun. Tatajaffa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Renggang rusuk-rusuk mereka di tempat tidur. Nampak Tuhan puji kepada para sahabat Nabi, antaranya Bilal ibn Rabah, ya. Dia lah cukup rajin awal-awal malam, pertengahan malam dah bangun, ya. Pukul 2-3 pagi dah bangun dah. Dah. 2-3 pagi dah bangun. Itu dah pertengahan malam, nisfil lail dia panggil. Batnul lail, perut malam, ya. Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan. Silakan. Alhamdulillah wassalatan wassalaman ala habibina sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'd. Maunah, ya, maunah pertolongan secara umum kepada orang awam. Kalau orang yang beriman, kepada orang yang beriman di pertolongannya untuk perkukuhkan ibadat. Ya, dalam keadaan orang nyenyak tidur, dia boleh bangun sembahyang tahajud. Itu maunah. Allah Ta'ala tolong dia bagi bangun. Nampak tak? Dalam keadaan hari-hari biasa, orang makan minum diberikan Allah keluasan halal makan minum, harus dia boleh puasa. Tengah-tengah masyarakat, ya. Dengan hari ini kita pula di khususan di sini di Malaysia ni lah, ya, mewah dengan makanan, mewah dengan makanan, ya. Tiba-tiba dia boleh puasa. Itu pertolongan daripada Allah. Itu panggil maunah. Faham? Maunah. Ya, minta. Sebab tu kita minta tolong kepada Allah. Ya, Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan inilah yang kita harap kepada Allah, antaranya tolong kita boleh berbuat ibadat. Ya. Tolong kita untuk melaksanakan. Dalam keadaan manusia itu, ya, sedang boleh kita tadi bermewah-mewahan, ya, bersedap-sedapan keduniaan, dia boleh mengulurkan sedekah, infak sabilillah. Itu maunah tu. Ya, itu maunah. Kalau Tuhan tak tolong, dia tak akan lakukan infak sabilillah. Ya, ini secara umum Tuhan bagi pertolongan. Secara awam, ya, jadi perkara yang luar biasa, ya. Jatuh ke berterbang, hancur habis, meletup dengan kotak-kotak hitam hilang. Dia seorang-seorang dia boleh hidup. Tercampak di mana-mana. Walaupun ada cedera dia, semua pakak pergi ziarah di hospital. Macam mana boleh terlepas? Kapal terbang tu meletup, hancur habis, tiba-tiba kamu seorang boleh terlepas, ya. Dulu kita punya menteri ada seorang, Ghazali apa nama, Ghazali Syafi'i, itulah. Jatuh helikopter, helikopter habis jatuh, dia selamat, seorang tersangkut di pokok, itu dia. Orang bertanya macam mana boleh dilompat keluar ke? Mana kita nak tahu kapal terbang tu nak letup? Kalau kita tahu penawan boleh, paling boleh tekan kursi melambung keluar, tak tahu. Tiba-tiba datang mendadak, dia boleh selamat. Itu kita panggil maunah. Maunah, ya. Itu dia. Betul kan? Ini satu di antara pertolongan awam. Tuhan bagi pertolongan kepada siapa-siapa hamba dia, tak kira lah Islam ke tidak. Itu kadang-kadang berlaku perkara yang luar biasa, ya. Tu kan, terminum racun ke, salah minum racun tikus dia, ya. Tu kan, duk macam tu kita tak apa. Dia bukan macam doa apa pun, ya. Cuma bismillah, dia ingat bayang apa, minum racun tikus, ya. Tak mati dia kata. Gitu je senang, ya. Habis sangat kuat pun cerit-cerit sekali dua, ya. Doktor pun heran macam mana boleh hidup. Racun tikus ini hang minum patut mati. Dia kata saya pun tak tahu. Ini maunah Tuhan bagi. Ya, itu perkara yang mencari adat, dan kita pun tak dapat nak kesan, dan kita pun tak boleh belajar ilmu tu. Macam mana nak lepas, macam mana nak terlepas, macam mana boleh kita terselamat. Ini kita terkeluar daripada cara daya usaha, dia lebih kepada pertolongan langsung. Itu kita panggil maunah.
Ya, tu. Yang kelima, sihir, iaitu yang nyata pada orang yang mengamalkan ilmu sihir. Yang ini cukup banyak lah. Sihir ini cukup besar, yang begitu kuat sekali di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, sehingga Nabi Sulaiman pernah ambil habis semua segala catatan, tulisan-tulisan sihir ni. Dia ambil semua, dia taruh di bawah tempat singgah sana dia sendiri. Ya, dia ambil, dia tangkap habis orang tukang-tukang sihir ni, mana ilmu-ilmu sihir, catatan-catatan, tulisan-tulisan sihir ni, manuskrip sihir, dia ambil semua, dia taruh di bawah singgah sana dia, kursi dia. Ya, maka itu dia tak boleh ambil lah. Maknanya kata golongan antara jin pun tak boleh nak curi ilmu sihir tu, dan juga orang-orang pun sihir pun tak boleh beramal. Jadi itu di antara zaman dia lah, zaman Nabi Sulaiman AS. Bila dia mangkat, dia bergeledah balik lah. Itu yang bersebar balik sihir sampai ke seluruh dunia. Puncanya di situlah dengan Nabi Allah Sulaiman AS. Itu yang kata zaman dia lah yang paling ketara segala sihir ni, ya. Jadi sihir ni sampai kepada Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar. Dalam tafsir Al-Manar mengkategorikan juga perkara lain, ada juga umpama sihir masuk juga. Contohnya macam ilmu-ilmu yang dipelajari, ya, semata-mata magnetism. Magnetism itu ilmu yang nak bagi orang tidur, ya, nak bagi orang tidur. Tak payah pakai bius apa semua, hanya dengan satu kaedah, ya, dengan hanya dia menyebut beberapa perkataan, kalimah, orang tu boleh tidur. Dia pakai magnetism. Ada satu lagi apa nak, hypnotism. Hypnotism ini dia boleh melupakan orang tu atau boleh mengawal perasaan dan akal orang itu sendiri, ya. Dengan kaedah manapun dia boleh bawa orang tu, ya. Baik, ada lagi dia panggil helmectism. Helmectism ni satu ilmu yang boleh membuatkan sihir itu di atas badan orang, bagi orang tu sakit, ya. Yang berlaku kita kata ilmu hitam, ya. Kita pakai ilmu hitam, ya. Orang buat tadi ini, itu masuk dalam helmectism. Dan lagi dia panggil sebagai kebenaran ilmu suggesti. Ini semua dalam tafsir Al-Manar, Syekh Muhammad Abduh. Saya cuba cari dalam bahasa Inggeris je, itu dia punya nama lah, ya. Dia sebut makna kata dia boleh menghilangkan, boleh kawal fikiran orang. Orang punya fikiran tu dia boleh kawal, dia boleh ambil fikiran orang tu, kan. Tu lah. Itulah. Ini masuk dalam ilmu suggesti dia panggil, ya. Ya. Dan telepati ini kita boleh berhubung, ya, berkomunikasi dengan satu orang tanpa guna alat-alat sama ada telefon sekarang kita tak payah pakai, ya. Hanya dengan kita bercakap dia boleh dengar, ya. Kita boleh sembang dengan dia daripada jarak jauh. Dia panggil telepati, ya. Telepati. Ilmu ni ada, semua dia diajar, ya. Boleh belajar, harus, tapi haram mengamalkan. Ya. Pada sekarang tengah perkara mungkin boleh macam telepati ni ringan sikit lah. Telepati ni boleh diringan sikit sebab dia ada hubungan-hubungan yang boleh bawa kebaikan, ya. Dan peperangan kita penting ilmu ni. Kemudian dia boleh ambil kekuatan orang. Kekuatan orang tu dia boleh ambil kekuatan orang tu, itu kita panggil satu ilmu, dia sebut sebagai Krachten dalam bahasa Jerman. Satu ilmu ni di mana dia boleh ambil kekuatan orang. Kalau dia berperang dengan musuh, dia boleh ambil kekuatan musuh semua simpan kat dia. Ini ada kepada sahabat kepada sahabat Hang Tuah, iaitu Hang Lekiu. Hang Lekiu ada kekuatan ilmu ni, ya. Hang Lekiu ni dia boleh ini pun saya ambil dari kitab, ya. Cuba saya tak tahu kitab ke tak, saya cerita tuan-tuan lah. Di mana Ustaz dia ambil, ya. Hang Lekiu ni dia kalau ada 400 orang dengan lawan dengan dia boleh ambil kekuatan 400 orang tu. Ini Hang Tuah kita sendiri. Hang Tuah cerita sendirilah. Ada pertemuan dengan satu hamba Allah yang begitu jelas dalam ilmu rawatan batin, ya. Orang ni ada bertemu secara terus bertemu dengan Hang Tuah, ya. Kerana dikira Hang Tuah ni masuk, Hang Tuah, Hang Jubat dengan Hang Lekiu, 3 orang. Depan ni Tarah Wali, ya.
Dia panggil tarang wali. Hang juga, hang tua dengan hang legiu. Ya, dia panggil tarang wali lah, mengikut. Ni kita punya orang yang pandai seorang nama dia Ja'far, orang ni orang Pahang, tak silap saya. Dia bertemu dengan hang tua sendiri secara direct terus, ya. Dan dia bertanya, hang tua beritahu kekuatan hang lekiu ni dia boleh ambil 400 orang kekuatan, tahu ke dia, nampak tak, ya? Jadi mudah dia boleh kalahkan orang, itu satu kekuatan yang luar biasa. Tapi kita pakai zikir, dia guna dengan zikir, dia bukan melalui cara mengaji ini, dia amal dengan zikir, dia banyak berzikir, ya? Beramal dengan zikir, dan dia dapat kuasai. Itu di antaranya lah, ya. Kemudian ada lagi banyak lagi lah ilmu sihir ni. Jadi pendeknya apabila kita mengambil faham di sini bahwasanya sihir ini adalah satu di antara ilmu yang harus belajar dalam mazhab Syafi'i, tapi haram beramal. Ya, ada satu hadis daripada Nabi SAW, ya, saya ambil dalam tafsir Al-Munir, saya baca kita cuba memberikan sedikit sedikit penjelasan tafsir dia punya terjemahan. Saya cuba baca balik, ya. Dia kata Imran bin Abi Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu laisa minna man tatayyara aw tutira lahu aw takuhanna aw tukihunna lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaquluhu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bazar bi isnadin jayyid. Dia kata apa? Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu katanya telah bersabda baginda besar Nabi SAW, tiada daripada golongan kami, laisa minna, bukan daripada kami, Nabi kata, ya, bukan daripada jalan kami lah, bukan Nabi tolak umat kita tu sebagai umat dia, umat dah, bukan daripada kalangan, artinya bukan daripada ajaran kami, bukan daripada sunnah kami, bukan daripada ajaran, daripada urusan kami, bukan daripada amalan-amalan kami. Ini orang yang melihat tanda yang tidak disukai orang, atau dimintanya dilihat tanda itu. Apa-apa tanda lah kita minta, atau orang yang menenung atau diminta ditenung, atau yang mensihir atau minta disihirkan, ya. Dan barang siapa yang mendatangi tukang kahin ni, tukang tenung, tengok nasib sedang membenarkan apa yang dikata oleh tukang tenung tadi, maka semuanya dia telah kafir, ya, dengan Quran dan diturunkan kepada yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dia telah kufur dengan Al-Quran, kufur nikmat, bukan kepiak keluar dari Islam, ya. Kufur nikmat dia panggil. Itu kufur, dia panggil kufur amali, ya, kufur amali, ya. Ini tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kita pergi jumpa tukang tenung, suka tengok tenung nasib kita, habis, ya. Kita percaya orang dia kata apa, habis, ya. Ibadat kita semua hapus. Ahbatullah amalak, batal semua amalan kamu tadi. Itu kita nak biar faham lah. Jadi makanya kita kena ingat, ya. Dan satu lagi, man ata arrafan aw sahiran aw kahinan yu'manu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Tabarani fil Kabir, rawahu al-Nifaq. Apa tadi ni? As-Siqa, dia kata. Daripada Ibn Mas'ud berkata, sesiapa yang mendatangi tukang araf, tukang sihir, tukang tenung, percaya ia dengan apa yang dikatakan itu, semuanya telah kafirlah ia dengan yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita ambil fahamlah. Jadi maknanya secara langsung kalau kita mengambil kira, dia ada beberapa perkara yang kita nak kena ambil faham sikitlah, ya, untuk kita mengambil sebagai satu pegangan supaya kita tidak jatuh, ya. Yang pertama, menurut dalam kamus Marbawi, nanti kita cek kamus Marbawi, saya tambah sikit, jampi, ya, ataupun kita jumpa mentera, dia kata, ya, atau melindungi orang dengan memakai atau daripada penyakit seperti demam dan sebagainya, itu kita panggil apa? Raqa. Itu adalah satu benda yang salah. Daripada hal jampi ini memang boleh jampi, tapi jampi dengan Al-Quran. Jangan jampi kita guna, ya, kalam-kalam yang bukan daripada Al-Quran, tak boleh, kalam-kalam manusia, he ni macam-macam ni, ya, sebut nama-nama benda, ya. Itu semua tidak boleh lah kita jampi dengan benda-benda tu, ya. Jadi makanya kita ambil sebagai satu faham yang mana tadi disebut, dikhabar oleh orang yang diceritakan orang daripada Imam Syafi'i
dalam bahasa sihir itu merosakkan akal fikiran, menyakitkan juga membunuh orang-orang, kerana itu katanya hukuman yang wajib dikesas sampai hak kisah. Kalau orang sihir kita orang sihir satu orang lah bersihir tadi menyebabkan mudarat kepada orang tu, tukang sihir tu boleh dikisas, boleh pancung sampai tahap tu dia punya berat dosa tu lah. Jadi kita harus jauh daripada sihir ni guna-guna secara halus walaupun bagi tujuan yang baik lah, nak mendamaikan suami isteri, nak bagi isteri sayang, suami sayang pada isteri, kan? Kita guna ilmu-ilmu ni memang tidak dibenarkan. Al-Quran dah tunjuk cara-cara kita nak mengimbau kasih sayang isteri, kasih sayang suami, kasih sayang masyarakat. Dia ada ayat-ayat yang boleh kita amalkan, yang boleh kita amalkan dengan bergantung kepada Allah langsung. Ini dibenarkan. Kemudian yang keenam, istidraj dia panggil. Istidraj ni iaitu nyata pada orang kafir dan muslim yang fasik kerana tipu daya, tipu daya. Dan makna istidraj itu pekerjaan yang dilorongkan dia pada sangka orang baik padahal membawa taulannya itu ke dalam neraka. Ini beginilah satu orang yang maksiat, orang yang fasik maksiat ni. Kadang-kadang kita tengok orang-orang yang macam ni senang kita yang buat ibadat tak senang lagu dia mewah kata begitu begini, tak sembahyang, tak bayar sembahyang, tak itu, tak jaga sembahyang, tapi kita tengok mewah hidup tu tak ada pergi jemaah masjid tapi kita tengok dia mewah. Jangan kita sangka itu satu perkara yang baik. Itu istidraj sebagainya. Pada umumnya kita nak faham inilah, orang yang beriman kepada Allah ni dia akan diuji oleh Allah. Orang yang kuat iman ni, lagi tinggi iman dia, lagi kuat iman dia akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian Allah akan terus datang kepada orang yang beriman. Sayyidina Ali kalau Allah Jahah satu hari tak kena uji, dia akan menangis. Dia rasa jauh daripada Allah. Itu dah dia kena uji. Itu Sayyidina Ali satu hari Tuhan tak uji dia, sakit dia. Kenapa Tuhan tak uji aku? Ada apa-apa sajalah berlaku pada diri dia akan terima sebagai satu ujian dan suatu ingatan teguran Allah kepada dia. Itu paling baik. Maka itu kita ambil kira begitulah. Istidraj ni Allah biar dengan kemewahan dia, dengan keangkuhan dia, dengan kesibukan dia, Tuhan biar bagi dia dalam keadaan bergelimang dan kemewahan dulu sementara. Sekonyong-konyong tiba-tiba datang bala secara mengejut, maka ketika itu terbinga-bingalah dia dalam keadaan ditimpa akan musibah. Ini kita panggil istidraj. Macam orang tangkap ikan, kita lepas matakai itu, ikan dia pun sambut. Ikan tu besar sikit lah, bukan ikan kecil. Dia duduk tarik kita. Kita apa kena ulur, bukan boleh tarik lah, kena ulur dulu ulur sampai dia letih, baru kita tarik. Macam tu lah istidraj ni. Jadi ketika kita ni kalau kadang Tuhan tak uji, duk rasa senang lenang tu, jangan ingat kita dah bagus faham maknanya kita sedang mungkin mengalami istidraj. Itu kita kata apa-apa pun lah dalam keadaan mana kita rasa tenang. Orang tu buat kerja haji daripada awal, daripada bertolak pada rumah sampai pergi ke Mekah buat kerja haji dan berbalik, tak ada langsung musibah, tidak ada kesusahan bagi dia, senang tempat duduk dekat, badan pun tak sakit, sihat, boleh buat kerja haji baik, boleh tawaf apa semua, bagus kan? Dia balik bawa satu kemegahan, boleh cerita ke orang pula, Allah, saya buat buah lah, saya pergi teruk seronok, dia pedawai ke habis, tak ada masalah apa, rumah dekat, hotel dekat, tu jaga tu berbeza dengan orang yang balik-balik cerita, saya daripada mula nampak, nak keluar pada rumah dia kena lah kereta berlanggar insiden, nak pergi hantar dia ke airport, kereta kena insiden, nampak, dia pun agak luka sikit-sikit pula. Atau daripada mula sampai balik kira duk kena uji aja. Dia lebih baik daripada orang yang gampang, yang senang tadi. Maknanya orang tadi Allah Ta'ala uji dia dengan ujian dan dia terima dengan redha dan sabar. Ini artinya dia terpelihara dan dia dekat dengan Tuhan. Berbeza dengan orang yang kita sihat tadi, semuanya elok, semuanya bagus, tak ada apa, tak ada kacau,
semuanya kemas. Ini masalah. Orang tu boleh jadi terlibat dengan istidraj. Istidraj, ada kita minta perlindungan daripada Allah SWT. Biarlah Allah Ta'ala memuji kita supaya kita dapat hadirkan diri kita dalam wilayah sabar dan juga dalam wilayah ridha. Boleh faham? Yang ketujuh, sya'wadah. Sya'wadah ni iaitu nyata pada orang yang bermain-main balik mata. Ini orang main silap mata itu kita panggil sya'wadah. Orang main silap mata lah. Dia bukan merugikan apa agak kita, cuma seronok kita tengok lah. Buat persembahan, panggil puan ramai, jual tiket, dia dapat duit tau. Dulu masa sekolah dulu, ingat tak? Sekolah dulu, nanti ada segala orang silap mata, main silap mata sekolah. Kutip seorang sekupang, tengok main silap mata. Saya pun pernah balik sekolah, dia main silap mata. Orang Pakistan main silap mata. Dia buat apa? Dia pegang mangkuk kotak cantik lah. Dalam tu dia ambil sapu tangan, masuk, tutup, pegang tongkat dia jampi. Kita dah tengok budak-budak sekolah, tengok. Dia pun jampi-jampi cara, ketuk-ketuk, buka-buka, jadi kek. Jadi kek kan. Dah potong kek, bagi seorang sikit, pakat makan kek, potong sikit makan. Tahu tak kek? Mai kat saya ambil kek, saya tak makan. Nak balik, nak pergi tunjuk dekat mak, nampak tak? Kata hebat orang ni silap mata. Bukan nak buat apa, betul-betul nak apa, kata dia mak, dia buat dia kek ni, dia buat tadi dia pakai sapu tangan kan. Nak balik dia bang tu lah. Dulu pakai sapu tangan, dulu ada tisu. Budak-budak sekolah pakai sapu tangan dulu. Ambil sapu tangan, ambil kek tu pun dalam sapu tangan, lipat pun dalam poket. Dengan megah nak balik dia buat kat mak. Ada tu dia silap mata. Dekat-dekat sampai rumah, dia bau busuk. Apa ada bau busuk kat aku ni? Tengok kena tak ada najis pun. Sampailah ke rumah, sapu tangan, abang, kamu ni bau tai ni siapa? Bau tai. Bawa keluar sapu tangan, tai sembuh. Tu dia. Hak baru makan tadi, dia makan tai kan? Dia makan tadi, ujunglah saya tak makan. Mana pergi tai? Tadi orang main silap mata mak kan. Dia buat kek, dia ambil kek, dia bagi makan lagi. Cik ambil kek nak tunjuk ke mak. Tu dia nampak. Memang saya saya sendiri alami lah. Itu tahu maknanya. Ini kita panggil sya'wadah. Dia ada guna jin, dia ada guna makhluk-makhluk halus. Dia ada bersekongkol dengan jin-jin syaitan ni. Maka kalau di belah Indonesia dia potong kepala orang tu lepas sembahyang Jumaat. Ini Jakarta Pusat ni, saya tengok sendiri, keluar daripada Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal masjid besar. Masjid besar, salah satu masjid yang terbesar di dunia, Masjid Istiqlal apa nama? Habis kita keluar sampai Jumaat, di kaki lima dia tunjuk silap mata, potong kepala orang. Potong betul dia ambil kain hitam, dia tutup. Bismillah. Dia pegang kepala tu, dalam kain tujuh kepala. Dia pesan bawah lah, jangan baca Al-Quran, jangan baca ayat kursi. Saya nak cari makan dia bawah turunlah, jangan baca ayat kursi, jangan baca Al-Quran. Ini hanya pertunjukan cari makan. Kalau kita agak tak boleh tahan, tapi jangan tengok kan. Takut kita nak baca juga ayat kursi. Rupanya yang disembelih itu bukan sembelih orang, sembelih jin. Jin tu rupa manusia. Nampak? Nak jadi apa jin? Nampak? Tahu tak? Nampak muka tu kawan dia lah, tapi bukan manusia. Ini semua di antara di belah Indonesia ni cukup banyak, lagi hebat. Hebat lagi. Kita di sini jauh beza dengan mereka punya pertunjukan. Kita panggil apa? Sya'wadah. Silap mata. Dia bagi silap mata kita. Mata kita betul, dia bagi silap. Ke-8, ihanah. Dia bagi ihanah ni iaitu yang nyata pada orang yang dusta seperti Musailamah Al-Kadzab. Dia hidup zaman Nabi ni. Musailamah Al-Kadzab la'natullah alaih adalah ceritanya bahawa Musailamah Al-Kadzab itu satu masa dengan penghulu kita, satu zaman dengan Nabi. Tengok Nabi, berjumpa Nabi, duduk dalam majlis Nabi, dengar ceramah Nabi, pun boleh jadi murtad. Nampak?
Didengarnya khabar penghulu kita mengembalikan akan mata Qatadah. Habis Qatadah ni dalam peperangan ya, peperangan Uhud, dia kena panah besi ya, panah lipa besi, bukan panah buluh ni. Panah besi itu masuk dalam biji mata tu, berat panah tu, tarik mata tu keluar, tergantung mata di luar. Nampak ya? Nabi cabut panah tu, dia tak sakit. Nabi tolak balik mata tu masuk dalam lubang mata tadi, masuk. Nabi sapu dengan tangan Nabi, mata tu elok lebih terang daripada mata sebelah. Nampak tak? Jadi menjadi mata baru. Seolah-olah begitu lah. Dia dengar cerita Nabi, ni dia pun repair kawan dia punya mata. Nampak? Nampak tak? Ketika kena anak panah, maka keluar biji mata, maka pergi ia penghulu kita, maka dikembalikan akan mata dengan tangan yang mulia. Maka tiba-tiba terlebih baik daripada yang dahulu. Nampak? Dan Musailamah Al-Kadzdzab pun hendak mengembalikan mata sahabatnya yang buta sebelah, tiba-tiba buta kedua-dua belah sekali gitu ya. Dia nak lawan Nabi lah, Nabi mukjizat. Dia lawan Nabi, mata kawan tiba-tiba sebelah boleh tengok, dua-dua buta tu. Ini kerja Musailamah. Dia mati dalam peperangan apa? Riddah. Perangan Riddah ni sebab bila mangkat Rasulullah, dialah yang dengan tambah dengan orang munafik lagi. Tak payah bayar zakat dah. Kita dah tak payah bayar zakat sebab Muhammad dah meninggal, dah mati, tak ada hukum lagi dah habis hukum. Zakat ni kita bagi ketika Nabi Muhammad ada ya. Bila Nabi Muhammad dah tak ada, kita tak payah bayar zakat. Ni dah Musailamah ni lah. Dia bawa da'iyah dia sehingga menjadikan banyak yang tak semayang, dah mula tinggal semayang, yang tak bayar zakat, yang mula dah tak mau nak puasa, nampak tak? Semua dah termakan dengan dia punya pergodaan Musailamah ni. Maka Abu Bakar As-Siddiq hantar, masa zaman Abu Bakar As-Siddiq menghantar ketumpukan tentera ya, berperang dengan golongan Riddah. Dia pergi peperangan Riddah ya. Itulah peperangan ni Musailamah sendiri ya, yang apa namanya, Abu Bakar As-Siddiq sendiri hantar tentera Islam berperang dengan mereka ini. Dia bagi peperangan Riddah. Riddah ni murtad lah, murtad ya. Itu dia. Jadi Musailamah ni siapa bunuh? Dia mati kena lembing, kena lomba lembing daripada Wahsy. Wahsy lah. Wahsy yang paling lebih kepada Sayyidina Hamzah tu. Wahsy itu sendiri telah pun beriman kepada Islam, ucap jadi iman. Kemudian bila berlaku peperangan Riddah, Wahsy ni pula dia masuk peperangan tu di sebelah pihak Islam. Dia bawa tombak yang sama, yang dia baling kepada Hamzah, dia guna tombak tu baling kepada Musailamah. Nampak? Ya, dengan begitu apa? Dengan begitu jelas, dengan begitu tegas, begitu ikhlas, tepat baling dia. Musailamah pun mati. Dia berdiri tepi mayat Musailamah. Dia kata, tangan ini telah membunuh orang yang paling baik di atas muka bumi. Dia hari ini tangan ini juga membunuh orang yang paling jahat di atas muka bumi. Dia tebus balik lah. Tangan tu dia tebus balik lah, ya. Dia punya dosa tu dia tebus balik kebaikan. Itu di antara satu perkara yang berlaku pada Wahsy ya, yang menombak Rasulullah. Maka yang empat ni celah, sihir, istidraj, sya'wadah, ihanah ni memang celah. Celah lah, kita tidak dibenarkan kita amal. Yang empat awal itu bagus. Mukjizat kita tak ada mukjizat. Irhas tidak berlaku pada kita. Karamah ada, dan juga maunah. Kita ada dua ya. Karamah, maunah ya. Nak karamah kemuliaan daripada Allah. Allah memuliakan ya orang-orang yang bertakwa kepada Allah kan. Ya. Allah memuliakan anak Adam. Allah memuliakan. Innallah semuanya memuliakan orang-orang yang dikata tadi ini. Semuanya Allah memuliakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Kemuliaan inilah kita panggil karamah. Dan kemuliaan ini berlakulah perkara-perkara yang mudah, memberikan satu jalan keluar, batu yang membantukan dia sampai kepada tahap dia boleh manfaatkan karamah itu. Itu kita dengar macam-macam lah perkara-perkara yang mencari adab berlaku kepada wali-wali Allah. Tapi berkata Abu Yazid Bastami, ini wali yang empat. Abu Yazid Bastami ini salah seorang pada wali empat yang tadi. Dia kata, apabila kamu melihat seorang lelaki berterbangan di hawa udara, bila kamu lihat seorang lelaki berterbangan di hawa, jangan kamu terpengaruh, jangan kamu terperanjat, jangan kamu termakan dengan keluar biasaan dia.
Tapi kamu tengok bagaimana dia mengawal, bagaimana dia melaksanakan segala hududullah, segala larangan, pantangan, segala tegangan Allah. Perhati tengok itu dulu. Ada apa-apa perkara yang dia langgar hukum-hukum Allah, ada perkara yang dia langgar perkara yang haram. Di situ yang paling kamu nilai. Jangan nilai dia punya keluar biasaan berlaku atas diri dia. Kalau berlaku kan kita tengok David Copperfield lagi hebat kan, boleh hilang satu kapal terbang, boleh hilang Liberty Statue tu dia boleh hilang, dia boleh ubah kapal terbang, boleh tembus tembok negeri China tembus masuk bulan ni keluar ke sana tu ini bukan canggih-canggih punya, bukan calang-calang punya apa ni silap mata ni luar biasa sebiji kapal terbang boleh hilang, selimut tak hilang, buka pagar kapal terbang tak ada. Itu di antara yang kita tadi ini. Lebih lagi, jangan kita terpengaruh. Kita kena lihat kata-kata Abu Yazid Al-Bastami, kita tengok bagaimana dia mengamalkan ajaran Islam, bagaimana dia melaksanakan perintah Allah, bagaimana dia terkawan dengan hududullah, segala larangan, segala watasan Islam itu dia patuh. Itu yang paling jelas kita nak tengoklah. Di situlah adanya karamah, bukan di persegi keluar biasaan yang aneh-aneh berlaku pada diri dia. Kita macam itulah, kita ambil faham gitulah. Okey, itulah ini lagi insya-Allah. Dekat tu lah kot, kita akan sambung lagi pada yang akan datang ke surat 26 lah. Wa amma burhan wujubil amanah. Sebab sifat amanah pula kita akan masuk pada bulan depan. Aku qauli hadza sallallahu alaihi wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulina bil karim nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.